Bumi ini bagaikan hamparan, satu hamparan. Maksudnya bumi ini terhampar, lepir. Nganggur betul tak? Bumi ini lepir sebab dia terhampar. Tapi ayat kedua, saya baca ayat kedua. Macam mana nak faham ayat ini? Wal arda madadnaha, dan kami hamparkan bumi ini bagaikan kapet. So dua-dua ayat, sebenarnya ada banyak lagi ayat. Saya ambil dua ayat je. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Naba, surah Al-Hijr, surah An-Nazi'at, surah Ar-Ra'd, surah Al-Qaf, surah Qaf. Kesemua ayat ini menjelaskan bahawa kami hamparkan bumi terbentang bagaikan kapet. Bukankah itu tanda bahawa bumi lepir? Salah. Oh, naik kau terbang nampak bumi ni bulat ya? Okey. Jadi abang naik kapal terbang tu nampak bumi bulat. Saya bila naik kapal terbang nampak awan je atas tu. Tak nampak bumi bulat. Okey. Habis persoalan saya tanya, apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ni? Okey, apa yang abang cakap tu betul. Bumi ni bulat, nampak bulat. Tapi macam mana kita nak faham ayat ni? That's the question yang saya tanya. Ramai orang yang kata bumi ni bulat, sedangkan Al-Quran nyatakan bumi ni lepir. Macam mana kita nak fahami ayat ni? Mana tadi? Sebab dia luas. Jadi dia mancak hamparan, dia terlampau luas nampak hamparan. Gitu. Habis kalau luas segi 4 pun nampak hamparan juga. Okey. Tanya astronaut. Astronaut baru tahu. Okey. Nanti saya tanya Syekh Muzaffar lah. Kena tanya astronaut, kena tanya Syekh Muzaffar, bumi bulat atau tidak. Ya, kita dapat tengok gambar bumi ni bulat. Tapi persoalan yang timbul, dan untuk makluman tuan-tuan, dulu pernah ada ulama yang menyatakan bahawa barang siapa yang menyatakan bumi ni bulat, kafir, sebab ayat menyatakan bumi ni lepir. So macam mana kita nak faham ayat ni? Bumi bulat orang tak nafikan, tetapi baru-baru ni ada orang yang tanya saya sini. Saya pernah yakin bumi lepir sebab ayat kata bumi lepir. Okey. Baik. Okey, tak apa. Ini saya akan jawab. So soalan kawan tu tanya, I strongly believe that bumi ni lepir sebab ayat kata lepir. Siapa yang kamu temui itu bertentangan Al-Quran. Macam mana kita nak jawab? Untuk makluman tuan-tuan, ayat ini tidak bercanggah yang menyatakan bahawa bumi ni bulat. Betul apa yang Tuan Haji sebutkan tadi, hamparan bumi terbentang luas. Apabila disebutkan wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan bagai kapet. Seandainya bumi ni lepir, katalah ni hamparan bumi lepir. Sekiranya bumi lepir, saya berada di titik tengah ini, saya akan nampak hamparan bumi di kanan, kiri, depan, belakang saya. Tapi masalahnya timbul, sekiranya saya berdiri di sini, ada hamparan bumi tak? Depan saya? Depan saya tak ada hamparan bumi. Kalau saya berdiri di sini, belakang saya tak ada hamparan bumi. Kalau saya berdiri di sini, kiri saya tak ada hamparan bumi. Kalau saya berdiri di sini, kanan saya tak ada hamparan bumi. Hanya bentuk bulat sahajalah di mana tempat kita berdiri akan ada hamparan bumi. Sekiranya bumi ini lepir, nascaya akan kita temui satu titik penghujung bumi. Namun
Kemana kita pergi, tuan-tuan tidak akan dapati penghujung bumi. Itu tanda bumi ni bulat. Tapi orang dulu tuan-tuan takut nak berlayar jauh tau. Dia pergi lautan takut jalan, tiba hujung dia hilang sampai di hujung dunia. So ayat ni semua adalah dalil bahawa bumi ni bulat. Dan berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan juga dalil bumi ni bulat. Perubahan siang dan malam juga sebagai dalil bahawa bumi ni bulat. Bumi berputar di atas paksinya. Ni bumi berputar di atas paksinya untuk menghabiskan pusingan satu hari, semalam 24 jam. Dan bumi berputar selaju 760 km sejam. Laju tak tuan? Laju. Kita tak rasa pergerakan tu sebab Allah jadikan ni satu. Ada orang tanya saya, so Ustaz kata bumi ni bergerak, bumi berputar. Dalam masa sama bumi berputar di orbitnya mengelilingi matahari, dan bumi berputar mengelilingi matahari dengan kelajuan 120,700 km sejam. Terlampau laju. So kalau bumi ni berputar di atas paksinya dan bumi mengelilingi matahari ikut orbitnya, kenapa kita tak rasa bumi ni bergerak? Kita tak nampak. Allah jadikan ni satu keunikan. Allah jadikan kita ni tuan-tuan ya, saraf kita tak dapat nak detect sekiranya pergerakan tu konsisten. Saya ambil contoh. Tuan-tuan kalau naik kapal terbang, kalau terbang tu terbang, bila dah sampai ke atas dia lepas awan, kemudian ada autopilot, kapal tu terbang dalam keadaan stable. Tuan-tuan duduk kapal terbang tu 2-3 jam tak rasa terbang, macam duduk tak kursi. Sebab badan kita tak dapat nak detect, saraf ni tak dapat nak detect pergerakan itu. Tapi once dia berubah sikit, dia turun langgar awan, kita baru rasa pergerakan itu. Demikian juga bumi ni yang berputar dengan kelajuan 760 km sejam di atas paksinya, dan berputar dengan 120,700 km sejam ikut orbitnya mengelilingi matahari, statik, tak pernah berubah. That's why abang umur sekarang berapa tahun bang? Betul, saya setuju apa yang macam tu. Memang tak nafikan bumi ni bulat ya. Cuma apa yang saya nak gambarkan tadi, pergerakan bumi berputar di atas paksinya daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah kelajuan dia. That's why satu hari 24 jam. Abang umur sekarang berapa tahun? 60. Masa umur 10 tahun satu hari berapa jam? Tak, masa abang umur 10 tahun satu hari berapa jam? 24 jam ke 26 jam? 24 jam. Sekarang satu hari berapa jam? Tak, sekarang satu hari berapa jam? 24 juga jam. Maksudnya kalau dulu abang umur 10 tahun satu hari 24 jam, sekarang satu hari 24 jam selepas 50 tahun, meaning to say that the movement of the earth ni, bumi berputar di atas paksinya daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Berhenti jap untuk azan ya. Okey, kita berhenti jap untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu hanya pandangan mata kita je. Pandangan mata kita. Sebab itulah kadang-kadang pandangan, selalu dalam pepatah bahasa Inggeris menyatakan bahawa grass at the mountain always green. Kita tengok rumput di gunung senampa hijau, tapi kalau kita pergi dekat tu, sama aja rumput kat depan rumah kita. Mata ni kadang kita nampak, oh yang rumput di gunung tu nampak hijau, sedangkan rumput depan rumah kita sama je kan. Bila kita pergi dekat kat tu sama je. Cuma itulah mata kita.
Kenapa ada bumi, ada laut? Itu insya-Allah saya akan jelaskan kemudian bila kita cerita tentang perkara bumi, sebab Allah sebutkan angka laut dengan angka daratan. Subhanallah tuan-tuan, satu benda yang unik ya. Allah sebut dalam Quran even angka air laut, Allah sebut laut banyak kali berbanding dengan daratan. InsyaAllah sampai perangkat tu saya akan jelaskan antara hubungan di antara laut dengan daratan. Sampai part tu saya akan jelaskan. Sebab kalau sambung nanti tak cukup masa. InsyaAllah. Baik. So conclusion nak gambarkan bahawa bumi ini adalah berbentuk bulat, dan ayat yang saya bacakan tadi dalil bahawa bumi ini bulat, dan terbentuknya gerhana matahari, gerhana bulan juga dalil yang cukup jelas bahawa ni bulat. Dan perubahan siang dan malam adalah bukan hanya perubahan siang dan malam ya. Perubahan tu gradually daripada subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isyak, tengah malam, kemudian subuh. Perubahan itu adalah dalil yang cukup jelas bahawa bumi ini bulat. Dan di sini juga tanda kebesaran Allah tuan-tuan. Setiap waktu setiap masa ada orang yang melaungkan azan. Contohnya di sini masuk isyak pukul 8.45. Di Muar masuk isyak pukul 8.43. Di Johor Baru masuk isyak pukul 8.39. Di Penang masuk isyak pukul 8.50. Nampak tak? Setiap waktu ada orang yang melaungkan azan. Dan di tempat kita masuk isyak di Pakistan mungkin baru masuk asar. Sebab beza di antara Pakistan dengan Malaysia ni lebih kurang 5 jam. Di tempat kita melaungkan azan maghrib di Tawau, di Sabah dah masuk isyak. Di Hawaii dah mula nak masuk subuh. So sentiasa ada orang melaungkan azan. Bumi ni bulat, sentiasa ada orang yang membesarkan kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. So semua dalil ini menjelaskan bahawa bumi ni bulat. Dan ayat yukawiru, Allah mengubah siang dan malam. Kawwara yukawir itu tanda bahawa bumi ni bulat. The key point saya nak gambarkan, fakta saintifik menyatakan bumi ni bulat. Apabila manusia dapat naik ke angkasa, ambil gambar satellite, ambil gambar, buktikan bahawa bumi ni bulat. Dulu orang kata bumi lepir, tapi Al-Quran dah sebutkan 1400 tahun yang lalu bahawa bumi ni bulat. Yang kelima, jantina bayi di alam kandungan. Jantina bayi di alam kandungan, siapa yang tentukan? Benih lelaki ataupun benih wanita? Bayi di alam kandungan, wanita mengandung. Bayi itu jantina ni, lelaki dan wanita. Benih mana yang tentukan? Benih mana je? Tak tahulah ustaz, dapat anak tahu lagi. Kalau benih daripada asalnya dia banyak dia negatif, tapi bila berawat yang mati yang 3 tu anak mati kalau kira. Okey. Dalam istilah bahasa Inggerisnya daripada embrio jadi zygote, kemudian jadi fetus. Perubahan tu sebenarnya penentuan jantina ini di alam kandungan sama ada ditentukan oleh benih lelaki ataupun benih wanita. Jawapannya ialah kita tunggu siaran akan datang tuan. Bulan depan saya sambung insya-Allah. Siapa nak tahu jawapannya? Potong steam tu Ustaz. InsyaAllah saya sambung bulan depan. Ingatkan saya poin ni. Dan sebenarnya kita boleh plan untuk dapat anak lelaki ataupun anak perempuan. Secara saintifiknya kita boleh plan nak dapat anak lelaki ataupun anak perempuan, walaupun kejayaan itu bukan 100%. Dan bagi mereka yang nak merancang keluarga, bagaimana cara untuk merancang keluarga secara biologi, secara semua jadi, ada caranya. Bagaimana caranya? InsyaAllah kita sambung siaran akan datang.
The key point saya nak gambarkan kat sini tuan-tuan, penemuan-penemuan saintifik ni, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, nak gambarkan Quran walaupun cerita benda yang hebat, Quran bukan kitab astronomi. Quran bukan kitab biologi. Quran bukan kitab zoologi, bukan kitab fizik. Walaupun Quran ada bicarakan tentang ilmu fizik, Quran banyak bicarakan tentang ilmu astronomi. Al-Quran banyak bicarakan tentang ilmu biologi. Al-Quran banyak bicarakan tentang ilmu zoologi. Namun Quran bukan kitab-kitab tersebut. Sebaliknya Quran adalah kitab hidayah. Cuma cara Allah nak sampaikan hidayah pada seorang itu mungkin dengan asbab yang berbeza. Sayyidina Umar mendengar ayat Quran, tertarik lalu memeluk agama Islam. Budak Cina yang ceritakan tadi tertarik dengan Islam kerana lawongan azan. Profesor Tagata Tajason memeluk agama Islam sebab kajian yang dia dapati tentang saraf manusia telah lama diceritakan dalam Al-Quran. Dr. Maurice Bucaille membandingkan di antara Bible dan Al-Quran. Sampailah dia menyatakan, the more I read the Holy Bible, the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Whereas the more I read the Holy Bible, sebaliknya, makin dalam aku mengkaji Bible, semakin banyak kesalahan kepincangan yang aku temui. Akhirnya dia sebagai doktor medik, akhirnya memeluk agama Islam dan menulis buku Bible, Quran and Science. Buku ini dah diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris, dan kita dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan sendiri, dan Allah janjikan bahawa Allah akan menjaga keaslian Al-Quran, dan Al-Quran mukjizatnya akan terus disingkap sepanjang zaman sehingga hari kiamat sebagai dalil bukti kebenaran Al-Quran, dan ialah mukjizat bagi kita, bagi membantu kita dalam medan dakwah meyakinkan orang ramai kebenaran Al-Quran. Moga-moga tuan-tuan kita akan terus meyakini bahawa Quran bukan hanya kitab yang relevan zaman unta, zaman padang pasir, tetapi ialah kitab sepanjang zaman yang hikmahnya, kandungannya, panduannya masih lagi relevan hinggalah berlakunya kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis baca tasbih farah dan selawat. Subhanallah.